Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nina. Kita bertemu lagi hari ini. Kali ini untuk menyambung perkongsian berkenaan dengan Google Form yang saya telah kongsikan tempoh hari untuk menghasilkan Google Form yang membolehkan semua murid yang cikgu ajar menggunakan merekodkan kehadiran ataupun menjawab tugasan dengan hanya menggunakan satu Google Form saja. Jom kita mulakan. Okay, pertama sekali, buka kembali borang kehadiran kelas yang telah cikgu hasilkan tempoh hari. Okey, ada beberapa persoalan yang diberikan oleh beberapa rakan guru berkenaan dengan penambahan item ataupun penambahan soalan di dalam borang kehadiran. Contohnya penambahan subjek dan juga penambahan tarikh. Baik, jika cikgu nak tambah subjek dan juga tarikh pada borang kehadiran cikgu, kita mulakan daripada atas. Kita mulakan daripada section yang pertama. Okey, pada section yang satu, one of six ni, cikgu dah pastikan dia ada biru dekat tepi tu dan cikgu add question. Okey, cikgu tambah soalan yang pertama, contohnya soalan seperti tarikh. Okey, untuk tarikh ni, lebih sesuai kita terus pakai jenis question date. Okay, jadi bila dia keluar dalam Google Form nanti, dia akan keluar pada kalender. Jadi cikgu boleh select pada kalender saja dan di sini diletakkan required. Seterusnya, soalan yang diperlukan ialah soalan subjek. Jika cikgu mengajar lebih daripada dua atau lebih daripada satu subjek. Contoh macam saya ajar dua subjek, sains dan juga PMK. Jadi boleh letak dekat sini sama ada gunakan drop down ataupun boleh juga gunakan multiple choice. Contohnya dekat sini saya letak sains, kemudian saya letak PMK dan saya tekan required. Jadi kalau cikgu ajar dua subjek macam ni dan kelas-kelasnya adalah berbeza dan ada penambahan kelas, contohnya macam saya ajar TMK, ada lagi dua kelas, 6 krypton, lepas tu ada lagi 6 alpha dan juga 6 beta. Jadi saya perlu tambah dekat sini dan saya perlu tambah dekat section yang seterusnya di bawah ni. Macam mana nak tambah section? Macam hari tu yang saya ajar, kita kena klik sampai biru dekat sini, lepas tu baru add section. Okey, baik. Ini yang saya buat supaya cikgu boleh tambah tarikh dan juga subjek. Katalah cikgu nak terus gabungkan kehadiran cikgu ni, cikgu nak terus gabungkan dengan tugasan untuk hari tu. Jadi cikgu boleh tambah di bawah selepas section 6 of 6. Okay, section 6 of 6 ni cikgu tambah section yang baru untuk tugasan. Contohnya kita tambah satu lagi section. Okay, untitled section adalah tugasan hari ini. Dan cikgu teruskan buat. Tapi tugasan ini hanya boleh dilakukan apabila guru mengajar aliran yang sama. Contohnya saya nak buat tugasan untuk subjek sains untuk kelas 4 alpha dan 4 helium. Jadi saya perlukan nama 4 alpha dan 4 helium sahaja. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Baik, kalau cikgu perasan dekat atas ni dia dah beritahu all changes save in drive. Maksudnya dalam drive cikgu dah ada dah borang kehadiran ni. Katalah cikgu nak buat tugasan menggunakan Google Form, tapi cikgu nak ambil kelas 4 alpha dan 4 helium. Cikgu tak nak lagi mula dengan perlu buat question, perlu buat section. Okey, jadi ini tips dia. Cikgu boleh hasilkan satu lagi Google Form. Okey, cikgu klik pada Google Form. Kemudian tugasan sains tahun 4 contohnya. Kalau cikgu ada ajar 2 atau 3 kelas yang sama, cikgu buat macam ni. Macam mana nak ambil soalan yang tadi daripada borang yang ini, borang kehadiran ni. Cikgu nak ambil nama dia, cikgu nak ambil kelas dia. Okey, kita boleh import question.
Okey, macam mana cikgu nak tambah soalan yang daripada borang kehadiran ni tadi, cikgu nak letakkan dekat sini. Cikgu tak perlu lagi nak kena buat banyak-banyak kali. Jadi kita buat import question. Kita klik pada import question, lepas tu kita pergi pada form yang tadi, form yang pertama tadi. Lepas tu cikgu klik borang kehadiran kelas cikgu Nina tadi kan. Lepas tu cikgu klik select. Apa cikgu nak copy daripada borang kehadiran tadi. Okey, kat sini. Tarikh, subjek, kelas dan juga section. Okey, kalau saya nak copy tarikh, lepas tu saya nak copy kelas dan juga saya nak copy section A, section 4 alpha dan juga section 4 helium. Jadi kita boleh terus klik import question. Bila dia keluar import question, dia akan keluar macam ni. Macam yang daripada soal borang kehadiran yang pertama tadi. Okey, yang untitled question ni kalau kita tak nak, kita boleh terus delete. Okey, jadi akan keluar tarikh, okey, dan kelas. Tapi kelas ni saya tak nak darjah 5 dan juga darjah 6. Jadi kita boleh tinggalkan 2 kelas sahaja sebab kita ajar aliran yang sama, kita beri tugasan yang sama untuk kelas dalam aliran yang sama. Baik, kita dah ambil section 4 alpha. Tapi kalau cikgu perasan dekat kelas ni dia masih belum di apa tu? Ni, go to section based on answer. Dia masih belum buat lagi yang ni, go to section based on answer. Jadi cikgu boleh klik yang itu dan cikgu buat macam biasa. Go to section 4 alpha, go to section 4 helium. Okey, baik. Kita turun bawah, kita check, kita tengok. Selepas itu, apa yang kita perlu lakukan adalah membuat soalan untuk kelas tu, untuk tugasan tu hari ini. Jadi, cikgu boleh boleh letak question ataupun cikgu kena letak section sebab ada 4 alpha dan juga 4 helium. Jadi, jawab semua soalan. Okay, section yang keempat ialah jawab semua soalan. Maksudnya lepas murid masuk, murid kena klik tarikh dulu. Lepas tu murid pilih 4 kelas masing-masing. Katalah dia 4 alpha, dia select nama dia. Jadi lepas dia select nama dia, dia kena terus pergi kepada section yang keempat iaitu section latihan. Okay, sama juga dengan 4 helium. Lepas dia select nama dia, dia kena pergi dekat section latihan. Okey, jadi bila kita dah sampai pada section latihan, barulah cikgu teruskan dengan soalan. Apa soalan yang pertama? Cikgu buat soalan yang pertama, cikgu buat jawapan. Katalah cikgu nak murid tonton video dulu ataupun tengok gambar dulu. Cikgu boleh tambah dekat sini, add video. Contohnya macam sekarang dalam sains saya sedang belajar unit cahaya. Okey, jadi cikgu cari dekat YouTube cahaya sains tahun 4. Okey, cikgu klik ada tu kat situ. Cahaya bergerak lurus. Contohnya saya ambil yang ini, sains tahun 4. Saya select. Okay, video tu akan keluar dekat sini. Jadi bila murid buka Google Form, murid akan terus play video tu dekat sini. Okay, pada settings dekat video ni ada video, lepas tu ada 3 titik bertindih. Okay, kat sini dia ada format. Okay, cikgu boleh left align, center align, dia akan berada dekat tengah. Kalau right align, dia akan duduk dekat sebelah kanan. Jadi sebaik-baiknya center align. Okey, yang ini kalau cikgu nak ubah, yang ini kalau cikgu nak buang. Okey, baik. Untitled video ni cikgu tulislah. Tonton video di bawah dan jawab soalan yang diberikan. Jadi tonton video dulu.
Tapi cikgu perasan dekat atas ni ada question ni tadi kan, sebab kita tambah question. Kalau cikgu tak nak yang ni, cikgu boleh terus delete sahaja. Jadi jadi video datang dulu, lepas tu baru ada soalan di bawah. Jadi nak tambah soalan, macam biasa pastikan yang akhir sekali ni cikgu dah birukan dekat tepi dan cikgu add question. Jadi apa yang ada dalam soalan? Contoh, saya buat soalan adakah cahaya bergerak lurus? Soalan dia ya ataupun tidak. Mungkin ni bukan. Jadi soalan cikgu ialah soalan yang required. Lepas tu cikgu buat lagi soalan, cikgu nak tambah lagi video ke, cikgu tambah lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan pembelajaran cikgu hari tu, dan bila akhir sekali murid akan submit. Macam biasa, lepas cikgu buat, apa yang cikgu kena buat? Kita kena preview dulu soalan. Adakah betul soalan yang kita hasilkan? Betul. Yang pertama, tugasan sains 4, tarikh dia apa? Jadi murid kena select lah tarikh. Itu saya kata tadi, kalau kita ambil soalan tarikh, dia akan terus keluar kalender. Dalam telefon pun sama. Kenapa perlu ada tarikh? Supaya kita boleh tahu murid jawab pada tarikh bila, pada tarikh yang kita ajar. Tugasan itu diberi pada hari ini, jadi jawab hari ini. Dan juga kelas. Jadi kita pilih contohnya 4 alpha. This is required question. Kita ambil tarikh hari ini. Lepas tu kita klik next. Jadi murid 6 alpha tadi, kita pilih seorang dan kita klik next. Kita nak make sure adakah betul langkah yang step yang murid kita akan lakukan. Jadi terus pergi kepada tugasan, jawab semua soalan, tonton video di bawah dan jawab soalan yang diberikan. Jadi lepas tu murid akan terus submit. Baik. Mana kehadiran dia tadi? Sebab kita tak buat. Kita tak buat. Jadi kalau cikgu nak dijawab hadir ataupun tidak, cikgu boleh tambah dekat section yang tambah dekat section sebelum section 4 of 4 ni. Jawab dulu hadir ataupun tidak. Tapi kalau dia dah jawab cikgu punya Google Form, mestilah dia dah hadir kan? Jadi cikgu boleh terus detect daripada situ sahaja. Sebelum apa-apa, cikgu kena tengok dulu bahagian setting. Bahagian setting. Kalau kat sini keluar restrict to users, cikgu kena untick. Tapi kalau cikgu nak letak Google Form ni dekat dalam Google Classroom, cikgu boleh letak yang ni. Limit to one response ni jangan klik. Tapi kalau soalan cikgu adalah kalau borang cikgu adalah berkenaan dengan quiz, jadi cikgu boleh tick quizzes kat sini. Make this a quiz. Jadi semua soalan cikgu akan dalam bentuk quiz. Jadi cikgu save, cikgu boleh tengok dekat bahagian tarikh ni, dia tak perlu quiz. Tak perlu pun dia adalah sebagai quiz. Jadi cikgu buat points dia kosong. Dia bukan quiz tarikh tu. Kelas pun sama, dia bukan quiz, jadi kosong, tak perlu ada jawapan markah. Seterusnya dekat soalan 4 alpha ni, nama ni bukan quiz, jadi bukan answer, tak perlu answer key, tak perlu points. Lepas tu Pak Helium pun sama, bukan soalan, tak perlu answer key, tak perlu points. Yang perlu points adalah di bawah ni. Adakah cahaya bergerak lurus? Jadi cikgu punya answer key ialah ya, dan markah dia adalah 1. Kalau ada cikgu ada 5 markah, dia akan jadi 5 points. Kat mana nak semak? Dekat atas ni total points adalah 1 sebab hanya ada 1 soalan sahaja. Lepas tu macam biasa cikgu test lagi sekali kat sini. Baik. Seterusnya, macam biasa kita kena check pada responses. Cikgu pergi kepada create spreadsheet. Lepas tu cikgu create yang
spreadsheet yang baharu. Jadi dekat dalam Google Drive cikgu dah ada 2 drive lah tadi. Dah ada 2 file lah tadi, dua dokumen lah. Okey, satu tadi borang kehadiran, satu lagi untuk tugasan sains tahun 4. Jadi dia akan keluar macam ni. Okey, tarik timestamp ni adalah timestamp adalah masa secara lifetime untuk murid tu jawab bila dan juga dia punya masa, tarikh dan juga masa. Dan ini adalah skor dia, dan ini adalah tarikh yang murid key in tadi, murid key in pada soalan yang pertama, dan ini adalah kelas dia. Ini nama murid untuk 4 alfa, nama murid untuk 4 helium, dan ini adalah soalan dia. Okey, macam biasa cikgu nak tahu, cikgu gunakan filter kat sini. Okey, cikgu test. Okey, katalah cikgu dah test. Okey, saya cuba test Saya test jawab, saya test isi. Tarik, tugas, next, nama murid, next. Okey, dah tengok video, saya isi jawapan ya, saya submit. Jadi dia akan automatically keluar macam ni, view score. Jadi okey, view score. Kalau tadi jadi murid dapat 1/1, dapat markah penuh lah. Tapi kat sini ada keluar submit another response. Maksudnya murid boleh jawab soalan tu few times, soalan tu beberapa kali. Jadi kalau cikgu tak nak murid tu jawab lebih daripada 1 kali, sebab ini tugasan, ini bukan borang kehadiran Okey, jadi cikgu boleh klik kat sini limit to 1 response. Maksudnya murid tu hanya boleh jawab sekali sahaja. Tapi Tapi kalau cikgu nak buat limit to 1 response, murid perlu jawab GF2 dekat dalam Google Classroom. Dia perlu masuk pakai IDMB. Jadi kalau cikgu rasa susah, cikgu tak perlulah tik ni. Jadi kalau cikgu nak gunakan Google Form ni dekat dalam WhatsApp, dekat dalam Telegram. Sebab masih ramai juga lagi lah yang saya selidik, yang saya analisis, ada ramai yang tak guna lagi IDMB. Jadi untuk mudahkan cikgu tak perlu tik 2 ni. Okay, baik. Save. Di dalam folder ni, okey, jadi respons tadi dah jawab, dah keluar. Ni markah dia. Katalah cikgu nak bersihkan form ni. Sebab ni cikgu test tadi kan. Cikgu tak nak confuse nanti bila cikgu buat analisis. Jadi cikgu klik saja dekat nombor 2 kat belakang, kat sebelah ni. Lepas tu cikgu delete. Tak ada masalah. Jadi respons tu akan jadi respons tu memang ada kat sini, dia jadi 1, tapi dalam masa yang sama dekat dalam cikgu punya Excel. Okay. Supaya cikgu tak confuse dengan yang benda yang cikgu test dengan jawapan yang murid berikan. Okay. Setelah selesai, okay, macam semalam ada beberapa yang tanya macam mana nak share form ni. Jadi klik send. Okay. Lepas tu klik kertas ni. Okay, ada link yang panjang. Saya tak suka sebenarnya guna link yang panjang. Jadi cikgu boleh shorten URL, dia akan jadi link yang pendek ni. Tapi saya masih lagi tak suka link yang pendek ni. Jadi lepas kita copy, kita buat apa? Cikgu Nina memang suka guna ni. Jadi cikgu shortenkan URL cikgu supaya nampak kemas dan senang untuk cikgu detect cikgu punya tugasan. Jadi cikgu Ctrl V kat situ, paste. Lepas tu cikgu klik pada customize link. Ni customize link. Okay, cikgu buat link tu. Okay, tugasan sains hari ni tarikh 3 Jun. Contoh. Okay, jadi cikgu shorten URL. Dan link ini yang cikgu kongsikan pada kelas yang cikgu ajar. Kan? Kita pergi balik tadi, ada beberapa lagi soalan yang saya terima. Macam mana nak ubah layout? Nak ubah layout Google Form cikgu. Okey, dekat atas ni cikgu boleh nampak.
ada customize theme. Ada gambar palette ni. Ada gambar palette macam ni. Okay, jadi cikgu klik customize theme. Okay, dekat situ dia akan tanya nak tukar header. Header ni adalah bahagian kepala form cikgu. Okay, jadi cikgu boleh tukar customize theme ni. Cikgu boleh tukar warna biru. Okay, background pun cikgu boleh tukar. Font pun cikgu boleh tukar common ataupun dekoratif ataupun playful. Ikut mana yang sesuai. Okay, kalau saya pakai basic saja. Okay, jadi macam mana nak tukar choose image. Jadi cikgu klik pada choose image, dia akan keluar themes yang diberikan oleh Google. Banyak juga themes ni. Dia ikut dia punya tema dia. Birthday, food and dining, party. Cikgu just klik saja dan cikgu boleh klik insert. Katalah cikgu tak nak, cikgu nak pakai muka sendiri, nak pakai header sendiri. Cikgu dah edit dekat laptop, cikgu nak cari header sendiri. Okey, cikgu cari gambar dalam komputer. Cikgu browse. Okey, cikgu select komputer. Macam saya pergi dekat desktop. Okey, ada image. Okey, open. Okey, sebab bila header ni saiz dia macam ni. Okey, saiz dia panjang macam ni, jadi cikgu gerakkanlah pada gambar pada bahagian yang cikgu nak crop tu. Okey, dan klik done. Automatically dia akan keluar pada GF yang cikgu hasilkan tadi. Okay. Kalau cikgu nak tukar color background, cikgu tukar color. Okey. Jadi cikgu boleh test, tengok macam mana pandangan murid. Baik. Saya rasa setakat ini saja dulu perkongsian saya pada hari ini. Kalau ada masalah lagi, kalau ada beberapa persoalan, boleh diajukan di ruangan komen dan saya akan cuba buat tutorial seterusnya untuk bantu rakan-rakan guru semua. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.